Jadi jangan risau kalau tak ada nota pun tak ada masalah lah yang tu Okey. Berbalik kepada kita punya perbincangan kita tadi. Okey, yang pertama documentation, yang kedua kita faham prinsip dia. Okey, yang ketiga kita perlu faham the technicality yang kita perlu jelas. Dalam fotografi ni, kalau dalam mana-mana kata apa bidang foto ataupun kelas fotografi yang saya ajar, dia mesti ada 3 benda. Kalau kita menggambar gambar, asasnya dia mesti ada 3 benda. Yang pertama adalah interpretation. Maknanya gambar dia mesti develop the meaning, develop the objective. Yang ni memang kena clear. The create the interpretation. The second one is the understanding onto mechanical. Apa yang disebut mechanical? Ini kita sebut macam exposure, low shutter, high shutter, aperture ke, white balance ke, kata apanya ke, kita macam mana kita nak mix light ke, menggunakan natural light, artificial light is a technical. Technical ni adalah benda yang sangat penting dalam bidang foto. And the third one is the formalistic. Apa yang disebut formalistic? Formalistic ni adalah estetik, keindahan. Kalau sebut cerita keindahan ni, saya suka cerita pasal estetik. Estetik ni maksudnya, kalau kita faham the falsafah estetik ni mudah je. Daripada mata, turun ke hati, hati naik ke pemikiran. Ini adalah estetik, mendalam dia punya filosofi dia. Apa maksud dia? Maksudnya daripada pandangan mata, kalau mata tu tengok cantik, dia akan letak ke jiwa. Jiwa tu adalah hati. Jadi hati ni dia akan naik ke pemikiran. Jadi maksudnya kita perlu nampak gambar tu cantik, dia perlu ada rasa, perlu ada jiwa, dan dia perlu orang boleh fikir, boleh interpret gambar tersebut. Faham maksudnya. Yang ini yang saya katakan dalam bidang foto yang paling sukalah, mana-mana bidang yang paling suka adalah macam mana kita nak letak jiwa dalam gambar. Ini kalau kita cerita about the criticizing photograph. Kalau ada rezeki, mungkin kita akan belajar berkenaan dengan moving image. Macam mana kita nak dapatkan gambar yang mesti ada jiwa dalam gambar tu. Itu tingkat yang paling susah dalam bidang foto. Contohnya saya bagi satu contoh lah. Kalau artis menyanyi, kita semua orang boleh menyanyi, betul tak? Semua orang boleh menyanyi kan? Tapi nyanyi kita boleh rasa nyanyi ada jiwa dengan nyanyi yang tak ada jiwa. Kalau nyanyi ada jiwa ni, kalau orang dengar, orang boleh rasa apa yang penyanyi itu rasa, apa penyanyi itu sampaikan. Begitu juga fotografi. Dengan sekeping gambar, bila kita tunjuk gambar tersebut, orang boleh rasa gambar yang ada jiwa. Yang ini tingkat yang paling susah dalam bidang foto. Ada juga yang tanya pada saya juga, doktor, penting tak jiwa dalam gambar spot and action? Yes, penting. Sebab macam mana-mana bidang foto sekalipun, dia perlu ada nilai estetik. Bila saya sebut nilai estetik, dia adalah develop keindahan. Keindahan ni adalah suatu benda yang orang suka tengok. Yang ini yang kita akan kupas sepanjang semester ni. Dan juga mungkin dalam semester ni juga, saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan macam mana kita nak hasilkan gambar yang ada signature kita sendiri. Okay? Signature kita sendiri. Okey, setiap jurugambar, mana-mana jurugambar yang biasa, yang ada experience sebelum ni, okey, yang mungkin dah involved dalam bidang fotografi dah hampir almost 20 years ke 5 years or 10 years, dia mesti ada signature dia. Apa sebut signature tu? Signature tu is kita lebih kurang kepada identity. Jadi macam mana kita nak develop identity dalam gambar tu? Yang ini yang kita akan belajar. Walaupun gambar tu gambar spot, ada setengah jurufan gambar ni dia ada tinggalkan signature dia. Maknanya mungkin angle dia, mungkin dia punya colours dia, mungkin dia punya mungkin cara dia close up ke, itu adalah signature jurugambar tu. Maknanya orang tengok gambar dia, maknanya gambar tu ada identiti dia yang tersendiri. Okay, jadi tak kisahlah kita nak develop signature macam mana sekalipun, tapi maknanya saya sebut 3 benda tadi tu sangat penting, iaitu interpretation, okay, mechanical dan formalistic. Saya cukup suka kalau kita kupas berkenaan 3 perkara ni. Ini yang kita sebut sebagai the photography. Okay. Jadi
Kalau saya, kalau macam contohnya kalau kita berada depan mata kan, bolehlah saya tunjukkan secara asas je macam mana kita nak shoot, nak freezekan gambar ke. Saya rasa, saya percaya tuan-tuan saudara-saudari yang ada dalam kelas saya ni, saya percaya mungkin ada sedikit knowledge lah about the photography kan. Sekarang ni orang kata fotografi sekarang ni makin lama makin mudah. Orang kata pakai auto pun, pakai auto saja pun dah boleh develop macam-macam, dah boleh develop gambar yang bagus. Contohnya sekarang ni orang tengok iPhone sekarang ni makin lama makin outstanding, betul tak? Kan? Jadi orang kata kenapa kita nak beli kamera yang besar-besar, DSLR kata apa, sedangkan iPhone kadang-kadang ada yang lebih better daripada DSLR. Mungkin ada kamera yang lebih baik daripada DSLR. Yang ini saya kata ramai orang tersilap satu benda. Bila sebut fotografi ni, kita tak boleh lari bahawa ini yang membezakan kita, orang yang belajar foto, orang yang memang saya anggap saudara-saudari semua adalah orang yang literasi. Literasi ni adalah orang yang celik foto ni. Apa kriteria celik ni? Maksudnya macam saya sebut tadi, yang 3 tadi tu, interpretation, mechanical, formalistic. Kalau dia boleh faham ketiga-tiga ini, dia ni dikenali sebagai literasi. Maknanya dia celik. Okay? Tetapi celik dia tu takat mana? Ini bergantung kepada knowledge and experience. Yang ini kita akan bincangkan kemudian. Okay. Jadi kalau walaupun kita ada kamera handphone sekarang ni mirrorless ke ataupun sebagainya ke, walaupun yang membezakan kita dengan mereka yang belajar ataupun yang dengan minat, dengan hobi dan sebagainya adalah yang pertama literasi. Yang kedua adalah jati diri kita. Jati diri ni adalah dalam bidang foto. Maknanya kita, kalau kita tahu macam mana nak operate the mechanical, that mean kita sebenarnya adalah orang yang kata apa akan develop the creativity kita sendiri. Kita develop kita punya jati diri kita sendiri. Yang ini sebenarnya yang membezakan kita dengan fotografer-fotografer di luar sana. Ataupun orang yang belajar dalam mungkin kata apa secara hobi, dia belajar kat YouTube, dia tak ada education formal dalam bidang foto. Tapi dalam bidang foto kita ni, saya akan tentukan, saya akan masukkan sedikit sebanyak berkait rapat dengan conceptual. Yang ini yang kita akan belajar sepanjang semester ini kelas. Okey, saya sambung lagi. Okey. Untuk semester ini juga, macam saya sebut tadi, kita akan display proper skill, teknik. Kita ada beberapa assignment kita yang sebenarnya saya bukan nak tengok kepada gambar semata-mata, tapi saya nak tengok skill and teknik. Kemudian kita practice. Iaitu read and study certain issue. Jadi maknanya we must understanding about the concept how to capture the spot photography and the action photography. Dia ni adik-beradik. Tapi sebenarnya dia ni adalah dalam bidang journalism. Nanti saya akan bagi tahu apa conceptual dalam journalism. Jadi ni reference dia. So hari ini we are focus on ada type atas iaitu introduction, action and spot photography. Okay. Kemudian kita akan faham berkenaan dengan understand the role of photography in research activity. Jadi saya akan bagi tahu sedikit apa maksud the role of photography, the filosofinya sikit. Kemudian macam mana kita nak dapatkan gambar-gambar yang kata apa, yang perfect, yang kata apa, yang hidup. Jadi maknanya pada hari ini kita akan fokus kepada topik ini saja untuk hari ini. Okey. Jadi saya akan teruskan kepada nota. Okey, saya akan masuk sikit terlebih dahulu berkenaan dengan spot fotografi. Okey, ada soalan tak setakat ni? Okey tak? Ngantuk petang-petang kelas semua okay. Ngantuk okey semua boleh kalau ngantuk cakap doktor nak buat lawak sikit. Okey, saya boleh buat lawak, tak ada masalah kita kelas kita santai-santai je. Saya suka santai-santai je, maknanya saya nak two way communication lah kat sini okey, saya bentangkan. Okey, nota ni jangan risau, saya memang always akan bagi nota. Nota ni insya-Allah saya akan masukkan pada hari Isnin nanti insya-Allah Hari ini saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan spot fotografi. Okay. What's the spot photography? Ini biasalah dalam kelas mana-mana ni kan, kalau ayat
mesti about the sport photography. Tapi saya tak suka cerita benda ni secara macam terus baca dekat slide tapi saya suka cerita benda ni secara secara general secara meluas Okey, kalau kita tengok macam saya sebut tadi, sport photography ni the type of journalism. Jadi salah satu the type of journalism, dia mudah saja. Dia adalah untuk nak capturing aktiviti-aktiviti apa yang berlaku dalam bidang sukan fotografi tu. Dan juga dia ni selalunya digunakan ni dalam bidang journalism, journalistic purpose. Kalau contohnya kalau kita nak report kata apa berita ke, kalau kita nak masuk magazine ke jadi kebanyakannya menggunakan photojournalism tapi dalam sport fotografi ni Jadi kalau kita nak develop macam saya sebut daripada awal kelas kita ni, kalau kita nak develop satu gambar yang bagus, okey, gambar yang bagus ni bukan hanya terletak kepada pemahaman dia dalam segi teknikal semata-mata, tetapi dia ada pengalaman dalam dia develop gambar tersebut dalam segi aspek formalistik dan juga dalam macam mana dia nak membentuk interpretation dalam gambar tu. Jadi yang ini yang kata apa yang kita kena laksanakan, yang kita kena fokus. Jadi maksudnya sebagai seorang fotografer yang ada experience, dia boleh mesti menggunakan tiga aspek tu. Nanti saya akan terangkan secara terperinci apa yang disebut interpretation, apa yang disebut mechanical, apa yang disebut sebagai formalistik. Jadi yang ini semua ketiga-tiga ni dia develop bukan daripada kelas, tapi dia develop daripada experience. Jadi kalau saya boleh share jugalah dengan saudara-saudari semua saya nak tanyalah, dalam belajar art ni apa benda yang paling semua rasa macam kalau dengar lecturer cakap hai banyak roja lah nak buat tu nak buat ni apa benda yang paling student takut dengar? Apa dia? Kerja kumpulan. Kerja apa? Kerja kumpulan. Kerja kumpulan paling takut dengar Tapi memang betul, saya dulu masa belajar, yes, Fatin, Fiza, reshoot. Mana Fatin? Saya tak tengok mana Fatin? Mana satu Fatin? Tak nampak lah ni? Okey. Salah satu assessment itu dah memang betul. Itu siapa semua orang takut dengan assessment tapi benda yang paling orang menyampah dalam bidang foto ni, saya cakap bidang foto ni adalah reshoot. Orang tak suka reshoot. Siapa suka reshoot? Kalau kena reshoot dia kata alhamdulillah lecturer bagi aku reshoot kan. Tapi sebenarnya untuk develop skill kita belajar daripada kesilapan. Kalau nak develop skill yang baik, dia kena belajar daripada silap. So that's why dia kena banyak reshoot. Reshoot ni maksudnya dia bukan buat benda yang silap, tapi dia develop kesilapan tersebut untuk dia develop experience dia. Lagi banyak dia buat silap, lagi banyak dia akan develop. Ini yang bezanya kita dengan kursus accounting, kursus bahasa Melayu ke apa ke bisnes ke sebagainya kan. Saya ingat dulu masa belajar dahulu orang kata ni dah lah benda ni berrekod kan. Tiba-tiba masuk YouTube, orang dengar kata habis lah Tak ada. Macam saya cakap dulu, saya ingat lagi kawan-kawan saya, kawan sekelas saya ni, dia buat jaki kat saya. Dia kata apa? Nat, dia kata kau bukan susah belajar foto, takat-takat gambar aja boleh lulus. Betul tak stigma tu? Belajar foto ataupun orang kata belajar grafik, apa susah sangat? Tahu pakai Adobe Photoshop, kata lukis sikit dah lulus. Ya ke kita belajar macam tu? Jadi sebenarnya itu stigma yang salah. Okey, kita punya cara pembelajaran kita adalah kita develop kita punya knowledge kita, experience kita sedikit demi sedikit. Jadi yang ini yang saya kata lagi banyak kita develop experience kita, kita akan lagi jadi sangat bagus. Jadi jangan takut dengan reshoot. Yang itu maknanya adalah develop experience. Jadi maknanya jurugambar yang kalau kita bezakan budak diploma dengan budak degree punya gambar dengan budak master punya gambar, dia terletak kepada kalau nak tengok gambar ni makin lama makin bagus adalah dia makin lama dalam bidang foto, makin lama dia kenal fotografi, gambar dia akan makin bagus. Ini yang saya sebut sebagai maturity. Jadi maknanya kalau kita matured, makna gambar yang kita hasilkan tu lebih baik.
Yang itu yang kata apa, yang membezakan kita dengan budak diploma, dengan budak degree dan juga budak master dengan budak PhD. Maknanya lebih kepada maturity Okey. Saya teruskan Okey. Kalau kita tengok balik history foto ni, okey, ini saya ambil kisah lah daripada Edward Muybridge ni. Okey, Edward Muybridge ni sebenarnya kalau ikut kisah dia ni lebih kepada motion fotografi. Dia develop videografi dia develop videografi. Okey, tetapi dia sebenarnya dia nak cari bukti sebenarnya macam mana kuda ni kalau berlari jejak tanah ke tak jejak tanah. Jadi that's why yang dia try untuk dia buat satu teknik yang dikenali sebagai motion. Maknanya dia shoot one by one pergerakan kuda tersebut. Jadi sebenarnya yang ini pun sebenarnya bukan hanya bermula kisah in the motion photography, tapi sebenarnya dia bermula kisah dalam bidang sport fotografi. Yang itu kalau kita faham history dia. Okay. Dan historinya kalau kita tengok balik, salah satu image yang daripada Mr. Lane ni pada 1843 ni, jadi maknanya dia dapat shoot gambar, maknanya pemain tenis, okey, di mana pemain tenis tersebut dia posing dalam kata apa, tetapi yang ini action shot ni dia shoot dekat studio. Dia sebenarnya kalau sport fotografi ni dia tak semestinya kena shoot outdoor, dalam indoor pun boleh sebenarnya. Sebenarnya kalau indoor ni lebih kepada more to advertising sebenarnya. Mungkin produk-produk Adidas ke Nike ke apa ke, dia shoot kata apa dalam studio untuk kata apa produk. Tetapi kalau journalism, iaitu dia nak merakamkan permainan Manchester United lawan Liverpool tu, dia nak rakamkan macam mana kata apa sukan tu berlangsung, kata apa yang berlaku. That's why kalau journalism ni dia kena faham 5W1H. Jadi itu perbezaan dia. Tetapi dia tidak kata apa mengekang perkembangan sport fotografi tu. Dia boleh dalam studio, dia boleh luar studio. Okey. Kalau orang dahulu, kalau kita faham teknik yang digunakan untuk develop sport fotografi ni adalah teknik calotype. Yang ini saya tak nak sebut panjang sangat sebab kalau sebutkan jadi pening kepala. Jadi kalau ini yang saya akan sebut macam the ancient technique. Jadi sekarang ni kalau semua faham, sekarang ni fotografer-fotografer yang hebat kat luar sana sekarang ni, dia dah tak pergi kepada hanya shoot gambar saja, tetapi dia back to the philosophy, to akar fotografi tu, iaitu lebih kepada the ancient technique seperti daguerreotype ke caloritype ke, dia berbalik kepada teletype. Jadi maknanya teknik-teknik ni sebenarnya bila dia faham teknik ni, yang ini yang saya sebut sebagai pembangunan jati diri dalam bidang foto tu. Maknanya dia lagi appreciate macam mana development foto tu. Dia lagi appreciate macam mana proses foto tu. Dia lagi sangat memahami macam mana the filosofi dalam bidang foto tu. Itu sebabnya saya kata dalam bidang foto ni dia kena faham the filosofi. Filosofi ni dia kena faham prinsip-prinsip cahaya. Kalau saya boleh cerita sikit prinsip cahaya ni, nanti mungkin saya akan bagi nota about the prinsip. Gambar cahaya bergerak lurus 186,000 km per second. Okey, cahaya ni boleh dibiaskan, direflektkan. Jadi that's why yang ini saya sebut sebagai the philosophy of light. Kalau dia tak faham philosophy of light, contohnya mungkin sukan tu berlangsung pada waktu panas, waktu matahari terik. Okey, akan maknanya kalau masa tu dia mungkin sukan apa yang saya rasa yang kata apa yang mungkin pakaian dia ke ataupun peralatan dia tu mungkin akan ada reflection. Bila reflection ni takkan nampak texture mungkin detail gambar tu tak nampak sangat. Okey, jadi yang ini kita kena faham the philosophy of light tu. Kalau kita tak faham, yang itu yang gambar yang kita ambil tu kadang-kadang capture tu dia tak memenuhi spesifikasi. Dia tak ada nilai-nilai estetik. Gambar dia tak boleh burn, tak boleh terbakar. Terbakar ni maksudnya gambar tu tak boleh plain white, tak boleh plain, dia tak nampak texture, dia tak nampak colours. Yang ini yang penting dalam bidang formalistik tu. Dalam formalistik. Okey. Okay. Jadi yang ini yang saya kata the first image dalam sport fotografi. Okay, ini pun juga the first image, okay, dekat Mont Blanc.
Okay, from 1860. Okay, jadi maknanya dia develop macam mana, macam tu sukan hiking. Yang ini pun dia boleh develop suka hiking. Jadi maknanya apa yang menariknya kat sini, kalau kita perasan bila digital tu dibangunkan, jadi kebanyakan jurufoto dia memang tak berapa cekap dalam memahami exposure. Okay, memahami exposure. Exposure ni adalah combination di antara ISO, aperture dan shutter speed. Jadi ketika combination ni dia faham. Sebab tu kalau orang yang dah biasa dengan bidang foto, kebiasaannya dia suka dia capture gambar ni menggunakan teknik manual. Iaitu manual setting. Sebab apa? Dia boleh control the exposure. So macam mana nak control exposure? Dia kena bermain dengan bracketing. Yang ini saya percaya saudara-saudari semua boleh faham lah macam mana kita nak tengok bracketing. Underexpose, overexpose, macam mana kita nak dapatkan the normal exposure, macam mana kita nak freezekan gambar, macam mana kita nak dapatkan movement. Yang ini semua adalah teknik-teknik biasa dalam spot fotografi yang semua kena faham macam mana nak buat panning. Yang itu penting. Okay. Jadi kalau kita tengok balik pada 1882, movement in spot was captured via succession of different image to give the illusion of motion. Kalau dahulu-dahulu lah pada waktu 1882, mereka ni suka shoot gambar macam ni saya sebut tadi, macam Edward Muybridge tadi tu lah. Edward Muybridge tu kan dia nak tengok kuda tu berlari. So bila kuda tu berlari, dia nak tengok kuda tu jejak tanah ke tak jejak tanah. Tapi secara tak sedar, dia dapat hasilkan satu movement, pergerakan sukan, pergerakan objek tersebut. Jadi yang itu maknanya pendekatan Edward Muybridge tersebut digunakan adalah untuk dia develop the movement of spot tu. Jadi sebab apa? Sebab dia akan shoot ada beberapa gambar untuk dapatkan the illusion of motion. Yang itu yang semua kena faham lah dia punya history dia. Okey. Jadi sebenarnya spot fotografi sekarang ni dia adalah untuk nak tunjukkan the action tu. Action, pergerakan atlet dalam bermain dalam dengan spot tu. Itu adalah peranan dalam spot fotografi tu. Okey. Nampak? Okey, jadi sebenarnya kan ada orang cakap dengan saya, doktor, kalau kita dalam journalism ni kan tak penting pun kalau gambar tu nampak blur ke, kaki tu nampak blur ke dan sebagainya kan. Tapi macam bagi saya kita perlu tunjukkan teknik yang betul. Tapi sebenarnya kalau dalam journalism ni, dalam sport ni sebenarnya nak dapatkan the great moment tu sebenarnya adalah nasib, lucky sebenarnya. Dia tak ada macam, kita tak boleh plan. Kita tak boleh plan. Tapi benda tu dia berlaku adalah disebabkan saya percaya kepada nasib sebenarnya. Nasib kita. Kalau nasib kita baik, mungkin kita boleh dapat outstanding. Tapi that's why yang saya kata, bila kita shoot, gambar-gambar spot fotografi ni, dia memerlukan kemahiran kita, pemahaman kita dalam bidang foto. Kalau dia tak faham, jadi maksudnya dia takkan boleh dapat shoot moment yang spot yang baik. Yang itu semua kena jelas lah kat situ. Okey. Jadi macam mana kita nak dapatkan the perfect gambar? Ini saya sebut tadi tu, banyak kali saya sebut daripada awal kelas, iaitu interpretation, formalistik dan technical. Yang ini kita akan cover sepanjang semester ni. Okey? Okey. Jadi ada juga ada beberapa tips ataupun mungkin tata cara. Yang ini yang sepanjang semester ni nanti kita akan bincangkan macam mana nak dapatkan the tips spot fotografi yang baik. Okey, iaitu yang pertama sekali adalah kita sebenarnya bila kita shoot spot fotografi, sebenarnya kalau kita tak boleh lari, kita kena faham spot tu punya undang-undang spot tu, macam mana spot tu bermain, macam mana nak tahu orang tu menang kalah ke dan sebagainya ke, apa undang-undang dia, apa dia punya rules dia, prinsip dia. Itu maknanya kita kena faham spot tu, macam mana dia berlaku. Sebab apa? Sebab kalau kita tak faham, kita tak akan boleh develop the critical moment. Kita tak tahu macam mana moment shoot kita nak shoot. Kita tak boleh nak imagine. Okay. Yang kedua adalah, kalau kita tak faham juga, kita tak akan boleh dapat the unique point of view. Dalam spot ni, kesukarannya adalah, dia nak dapatkan the very unique point of view. Yang di mana point of view ataupun angle tu,
dia kena menceritakan proses sukan tersebut, sport tersebut, dan juga dia kena ceritakan the moment sukan tersebut. Mungkin momen kalah ke, momen menang ke, yang ini yang paling susah. Maknanya kita nak create the moment. Kalau momen nak menang, momen menang kan, macam mana kita nak gambarkan momen kemenangan. Kadang-kadang dalam sport pun ada momen kekecewaan. Dalam sport juga ada momen humanity. Yang ini yang kita kena pandai, kita kena pandai untuk menggambarkan momen tu. Okay. Yang ketiga adalah to create the eye-catching portrait. Eye-catching ni adalah benda yang memerlukan kemahiran dalam pemahaman di dalam bidang publistik. Maksudnya dia dah tahu macam mana nak menyusun subjek dengan objek. Macam mana kita nak susun subjek utama dengan supporting subjek. Macam mana kita nak susun salience, rule of third, nucleus dan sebagainya. Yang ini nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit macam mana kita nak develop the eye sketching tu. Okay? Okay. Jadi yang ini tak apa. Yang ini saya akan ceritakan sedikit. Maknanya dalam bidang foto ni kita kena faham, maknanya kita tak boleh lari penggunaan shutter speed, iaitu high shutter. Kita tak boleh lari juga penggunaan low shutter. Okay. Jadi journalism ni sebenarnya dia ni tak adalah terlalu rigid sangat. Jadi maknanya kalau gambar macam ni pun kira okey lah, asalkan dia ada mesti cerita situation, face expression dan gesture. Iaitu itu yang benda tu maknanya itu tak berapa penting sangat the technical. Kalau advertising penting. Dalam alternative proses tu tak penting. Dalam fine art dia tak penting. Tapi kalau dalam advertising, gambar tu kena sharp. Dia tak boleh nampak movement. Dia kena tak boleh nampak blur-blur dia tak boleh. Tapi kalau dalam journalism ke dalam sport ke, should be no problem. Okay, so don't worry. Okay. Dan juga dia kena faham kepada ISO. Okay. Macam mana nak menggunakan aperture. Okay, yang ini adalah bidang-bidang the technicality, technical dalam bidang foto yang semua kena faham, iaitu ini yang saya panggil sebagai exposure. Okey. Dan kita pun kena faham jugalah, maknanya ialah salah satu peralatan benda yang penting dalam sport fotografi adalah peralatan. Macam mana kita nak dapatkan focal length yang lebih kepada 200 mm. Macam mana kita nak dapatkan telephoto lens, yang mana lens yang baik lah untuk kita nak rakam. Sebab apa? Kita tak boleh nak kacau pemain-pemain, kita tak boleh nak masuk dalam padang ke nak shoot dekat-dekat, tak boleh. Kena shoot sejauh yang boleh, tapi gambar tu make it clear. Yang ini dalam sport fotografi ni memang dia tak boleh lari dalam penggunaan lens telephoto lens, lens yang 200 mm, supaya gambar momen yang dia nak shoot tu lebih clear. Okey. Jadi yang ini tips yang mungkin saya akan ceritakan sikit nanti dalam kelas-kelas kita. Okey, macam mana kita nak dapatkan tips untuk mendapatkan shot fotografi yang baik. Macam mana kita nak dapatkan. That's why saya kata continuous shot. Maknanya kita tak ada hanya fokus pada satu shot saja. Maknanya kita akan shoot. Kita akan continue shoot tersebut. Supaya mungkin dalam 20 gambar yang kita shoot tu, continue shoot kita shoot tu, mungkin satu ataupun dua gambar ada yang terbaik. Itu nasib sebenarnya. Mungkin gambar, ada setengah gambar tu mungkin dia boleh develop the moment. Mungkin develop point of view yang lebih baik. Yang itu semua kena nasib sebenarnya. That's why kita pun tak boleh terletak kepada nasib semata-mata. That's why kita buat continuous shot. Okay, jadi kita perlukan high range kit yang baik. Kita tak boleh hanya shoot yang 2-3 lepas tu dah rehat. Tak boleh. Dia kena Dia kena still consistently. Sebab apa? Sebab kita tak dapatkan the point of view yang baik. So kita kena shoot mungkin beratus-ratus, beribu-ribu shot. Lepas tu pula macam mana kita menggunakan JPEG dan juga macam mana kita nak jaga fokus. Yang ini adalah tips-tips yang semua kena faham lah dalam bidang sport fotografi ni. Okay? Clear Faham Semua okey ke ni? Kelas pertama mencabar sangat lah. Okey. Ngantuk tak? Okey. Okey sir. Walaupun tahan mengantuk. Ya, walaupun mengantuk. Walaupun tahan menguap saya tahan. Okey. Okey Okey, walaupun haus. Haus pun ni betul lah kan? Okey. Saya teruskan juga sedikit introduction about the action photograph. Okay.
Ni introduction je hari ni. Okay. Ini momen lah untuk action photograph. Okey, untuk makluman semua, action photograph ni dia pun is a part of journalism. Okey. Jadi mungkin kita kena faham jugalah apa yang disebut dengan sebagai action photograph. Jadi dia spot and action. Jadi action ni apa? Kalau tadi spot tadi lebih kepada nak menggambarkan spot fotografi. Dia lebih spesifik spot fotografi. Tapi action photograph ni adalah dia capture and convey motion in picture. Dia mesti kata apa berkait rapat dengan capturing and convey motion in picture. Maknanya pergerakan, moment, capture kata apa sesuatu pergerakan ataupun action. Mungkin dalam action dan pergerakan tu dia mungkin menceritakan is more than that. Yang itu semua kena jelaslah untuk action fotografi. Jadi walaupun fotografi ni dia tidak ada kata apa the specific medium lah. Okey, ataupun spesifik cara lah untuk kita nak shoot action. Dia maknanya dia bergantung sepenuhnya kepada keselesaan ataupun mungkin kepada cara fotografer tu dia nak menggambarkan gambar tu. Jadi sebab tu kat sini penting. Kalau kita nak shoot fotografi ni sangat penting untuk kita betul-betul mahir dalam aspek macam mana gambar tu message kita nak sampaikan kepada audience. Maknanya message tu kena jelas, kena tepat. Dia tak boleh double meaning, tak boleh. Sebabnya kalau fotografi ni dia yang susahnya adalah kadang-kadang satu kopi gambar, kalau ada 100 orang yang membaca gambar tersebut, dia visualize gambar tersebut, akan ada 100 orang akan bagi maklumat-maklumat yang berbeza-beza. Jadi sebagai seorang fotografer yang bijak, macam mana kita nak convey the message tersebut yang simple, yang ringkas, yang kata apa, yang tepat. Yang ini yang kita kena betul-betul mahir dalam fotografi action ni. Jadi fotografi action ni adalah ada subject that shift are often defined in action photograph. Jadi maknanya subjek-subjek ni bergerak ke, maknanya dia kena freeze ke, dia bergerak ke, dia sebagainya ke, maknanya dia still lagi bertindak sebagai action photograph. Jadi action photograph ni dia tidak semestinya kepada human, tapi mungkin juga kepada objek-objek yang lain, seperti contohnya car ke, birds ke, wave ke, jumping children ke, wind blown trees ke, maknanya apa sahaja movement yang objek-objek yang bergerak ke, movement ke dan sebagainya, itu dikenali sebagai action fotografi. Kelas Okey. Yang ni tadi saya sentuh sikit berkenaan dengan Edward Muybridge. Okey, Edward Muybridge tadi yang ni orang tua ni lah. Dia ni pun antara penemuan yang penting dalam bidang foto, maknanya dia memperkenalkan kepada motion, iaitu movement fotografi, motion picture. Dia pun daripada motion picture ni lah yang develop kamera video dan sebagainya. Okey, dia tak sempat. Okey, jadi sebenarnya action fotografi ni dia tak susah pun sebenarnya. Tetapi macam saya sebut daripada awal kelas tadi, kita kena kenal subjek. Okey, kita kena kenal subjek. Lepas tu kita kena faham dari segi mechanical dia. Lepas tu pula kita macam biasa kita masih lagi continuous shooting mode. Kemudian kita kena tunjukkan kata apa pergerakan, kata apa action tersebut, motion tersebut, dan kita tak boleh lupa bahawa setiap gambar kita mesti menceritakan the story. Yang ini yang kita sebut sebagai interpretation. Maknanya gambar tersebut mesti cerita story dia. Mesti ada tunjukkan dia punya kata apa, objektif. Mengapa gambar tu di-capture. Yang itu adalah penting dalam kata apa, motion photograph. Okey, ini pun antara contoh-contoh motion fotografi. Yang ini kalau di Indonesia sebenarnya dia lebih outstanding lah. Sebab apa, negara dia besar. So dia orang banyak budaya. Jadi maknanya dia orang akan banyak sangat fotografer, kata apa, pengkarya-pengkarya fotografi. Jadi maknanya mereka ni memang cekap lah kalau nak shoot gambar yang berkait rapat dengan journalism. Yang ini pun antara contoh lah, memang kata apa, dia ada story. Budak-budak tengah main air, dia mungkin caranya begini kan. Jadi maknanya dia freeze kan. Tapi dalam sama dia tidak mentepikan kata apa, teknik dia, mana budak tersebut, dia boleh freezekan budak tersebut. Kemudian dia mengekalkan unsur-unsur formalistik, dia masukkan unsur harmoni, balance,
Lepas tu pula dia masukkan texture dan sebagainya. Maknanya sekali gambar ni dia penuh dengan teknik. Begitu juga yang macam anjing ni tengah nak tangkap yang benda ni putih kan. Dan juga sebagai pemain bola ni kan. Jadi ini semua adalah action fotografi. Okay. Tetapi action fotografi juga boleh jadi sebagai the fine art photograph. Ataupun mungkin explorative photograph. Maknanya mungkin action tersebut dia nak explore the movement. Macam ni contohnya macam inilah pemain penari ballet ni. Dia nak nampakkan movement tersebut. Jadi maknanya dia menggunakan the low shutter. Menggunakan low shutter. Okay, ada juga dia nak dapatkan macam sekurang-kurangnya freeze. Kalau freeze dia menggunakan high shutter. Jadi ini bergantunglah kepada teknik-teknik yang kita nak gunakan dan juga macam mana gambar tu tersebut dia bolehkan deliver the message. Apa tujuan gambar itu dibuat. Itu paling penting untuk kita tahu. Dan juga mungkin kita boleh buat panning. Okay, panning juga pun salah satu teknik dalam motion. Maknanya boleh juga kalau kita nak buat panning dan sebagainya. Yang ini semua yang kita akan belajar untuk semesta ni berkait rapat dengan action photograph dulu. Okay, jadi ada dua, spot photograph dan action photograph. Okay, clear tak? Boleh? Faham tak? Ada soalan tak setakat ni? Kelas? Ngantuk petang-petang. So, macam saya cakap tadi, macam action tu motor pergerakan kan. Kalau Okay. macam cover, macam contohlah macam pembarisan kan ada kawat askar tu pun boleh masuk kira dalam action rasa kan. Boleh juga. Itu pun boleh masuk dalam action juga. Jadi maksudnya action ni dia adalah memaparkan mungkin kata sinergi. Iaitu action pergerakan. Pergerakan ni maknanya lebih kepada apa saja subjek-subjek. Tak kisah subjek tu manusia ke ataupun subjek-subjek tu kereta ke, burung ke, apa ke, nature ke dan sebagainya. Dia mesti menggambarkan movement, action ataupun action sesuatu subjek tersebut. Tetapi apa yang paling penting adalah message nak disampaikan. Okey, contohnya macam tadi saudara tadi dah cakap sebut pasal kawat tadi Madi orang mana ni Madi? Zaidi Thailand. Zaidi. Zaidi orang mana? Orang Pahang. Orang Pahang Faham. Oh, saya ingat orang Penang. Loh, saya ingat orang Thailand. Madai. Thailand Madai kan, Zaidi tu bila kan. Okey, Pahang Pahang. Okey. Jadi saya balik tadi Jadi walaupun Zaidi tadi cakap pasal Cik Zaidi tadi cakap pasal kawat. Kawat tu pun boleh digunakan sebagai action. So apa yang penting adalah message yang dia nak sampaikan adalah pembarisan kawat, okey, orang tu tengah berkawat untuk pertauliahan ke ataupun habis latihan dan sebagainya. Itu adalah action photograph. Mungkin juga kalau rezeki baik, mungkin juga action fotografi itu boleh di-capture macam polis tengah kejar penjenayah contohnya. Itu pun adalah action photograph. Okey, jadi yang itu sebenarnya adalah maknanya dia sebenarnya dia tidak tersekat kepada sesuatu bidang, tapi maknanya dia boleh kita kupas dia lebih meluas lagi. Tapi macam kalau spot fotografi itu pun masih boleh dikira juga sebagai action fotografi. Betul tak? Yang itu adalah yang kita sebut sebagai action photograph. Cuma untuk kita punya kelas kita ni nak tak nak kita memang kena buat assignment. Tapi sebab daripada assignment tu yang kita boleh boleh buat sesi kritik, yang kita boleh buat pembentangan dan sebagainya. Jadi tetapi saya kena sesuaikan dengan kita punya konvik kita ni sebab tak tahulah kalau saya dengar-dengar lah kan sama ada PKP dibuat balik ke wallahualam lah kan. Sebab apa kes pun dah makin lama makin meningkat. Dekat KL saja, dekat Selangor je dah 1,000 lebih. Jadi mungkin kita kena fikirkan macam mana kita nak buat assignment tu dalam indoor ke
ataupun mungkin yang mudah untuk dibentangkan pada kelas dan net kelas Dan net kelas nanti akan ada pembentangan. Jadi maknanya nanti seorang-seorang nanti akan terbentang secara ringkas gambar-gambar yang di capture tu. Okay, clear tak? Okay, nanti saya akan bagi tahu di akhir kelas nanti apa assignment yang yang kata semua kena produce lah dan kemudian kena bentang untuk the next assignment nanti insyaAllah. Okay, jadi semua okay semua? Okay, sir. Alhamdulillah. Tadi nak tanya sikit. Tadi macam yang pasal kan. So Tak kalau dengar yang saya nak tanya tadi yang macam tadi action tu, tadi yang PID tu cakap apa yang kawat tu kan. So kalau dia dalam macam sports yang ada action sekali, contoh macam MMA ke, wrestling ke. Boleh? Dia combine boleh lah maksudnya. Boleh combine. Boleh. Tak ada masalah. Dia boleh. Dia still lagi action. Tapi ada dia wrestling. Dia bawa action lah, dia bukan bawa sport. Bawa sport juga dan boleh bawa action. Dia bawa dua. Dia sebenarnya sport ke action ke, dia still lagi dalam journalism. Dia cuma ada type-types dia. Type je kadang-kadang dia setengah kita boleh shoot untuk action tapi sebenarnya boleh digunakan untuk sport. Boleh juga, tak ada masalah. Sport fotografi is action fotografi sebenarnya. Tapi dia sebenarnya pusing-pusing kat situ juga. Tapi dia adalah dalam the type of journalism. Journalism tu adalah yang kita kata tadi, the story, apa yang berlaku, the situation pada waktu tu. Itu kita kena faham. Jadi the story, the situation tu. Jadi kalau kita nak capture the story, the situation tu, dia mesti ada apa? Dia mesti ada subjek. Subjek penting. Yang ini saya bagi satu bagi maklum pada semua. Nak shoot apa-apa dalam bidang fotografi, dia mesti ada subjek. Subjek paling mustahak. Sebab kalau tak ada subjek, ganti gambar orang tengok, orang tak faham apa benda yang kita nak sampaikan. Seolah-olah macam kalau bayangkan kalau hari raya nanti makcik-makcik cerita semua pasal anak-anak dia belajar kat universiti. Tiba-tiba pula kita masuk cerita pasal sukan. Kena ke tak? Tak kena. Betul tak kan? Jadi maknanya subjek tu adalah lebih kepada objektif dan tujuan gambar tu dibuat. Jadi maknanya kalau kita nak shoot sport ke, kita nak shoot action ke, tapi kalau contohnya saya bagi assignment action, tapi kita menggunakan sport, mungkin saudara menggunakan sport dalam untuk nak menggambarkan action tersebut. Tujuannya adalah menggunakan sport wrestling untuk menggambarkan action ketika perlawanan wrestling. Itu adalah tujuan gambar. Maknanya subjeknya adalah mestilah orang tengah wrestling. Betul tak? Maknanya subjeknya adalah orang tengah wrestling. Jadi maknanya background belakang penting tak? Penting. Background ni dia ada dua. Contextualized and non-contextualized. Contextualized, kita blurkan background. Kita dapatkan gambar yang belakang background tu mungkin ada penonton. Kan? Ada penonton. Nampak penonton-penonton tengah sorak-sorak, tengah tepuk tangan dan sebagainya. Kalau ambil gambar, capture gambar pemain bola sepak, dia dah meraihkan kemenangan. Of course tak akan nampak kawan-kawan background dia adalah kawan-kawan dia sibuk nak kejar dia. Betul tak? Kan? Lepas tu pula nampak pula kata stadium tu, nampak penonton-penonton tengah tepuk tangan gembira. Lepas tu pula nampak pula waktu malam. Itu adalah contextualized. Maknanya background dengan subjek dia ada kaitan. Dia mesti ada kaitan. Tetapi non-contextualized adalah background tu dia blurkan terus. Sebab dia tak nak ada subjek-subjek yang lain-lain ni mengganggu subjek utama. Kita berbalik kepada subjek tadi. Subjek tadi, kita kena faham mana dominant subjek, main subjek, mana yang supportive subjek. Subjek supportive subjek ni adalah subjek supportive ni dia menyokong cerita subjek utama. Nampak? Itu subjek. Jadi maksudnya, tetapi kalau action photograph dan sport photograph, dia perlu tunjukkan the main subject. That means main subject tu kena dominance. Nampak? Tetapi kalau ada supporting subject pun, tetapi tu supporting subject tu dia hanya support saja the main subject. Jadi maknanya dalam sport fotografi ke, dalam action fotografi ke, kalau action fotografi dia perlu ada contextualize. Mungkin dia ada contextualize. Kalau sport fotografi, dia mungkin fokus on non-contextualized. Non-contextualized tu adalah dia blurkan gambar, background belakang tu dia buat secara depth,
dia pakai aperture yang besar sebab dia tak nak kata apa subjek-subjek lain mengganggu story spot tu. Tapi kalau dalam action, maybe action fotografi mungkin dia nak buat contextualized. Tapi tak tahu juga, tak pasti juga sebab kadang-kadang ada spot fotografi dia menggunakan contextualized. Nampak? Jadi maknanya dia bergantung. First subject. Yang kedua yang paling penting adalah kalau kita nak attract mata orang, kalau kita nak tarik minat orang pada gambar kita, kita perlu bermain dengan warna, colours. Warna. Tapi kalau dalam spot fotografi, maybe dalam spot fotografi tu dia ada undang-undang pemakaian dia. Betul tak kan? Tapi mungkin dalam colours tu dia akan menaikkan minat orang untuk tengok gambar tu. Jadi warna tu penting. The colours tu mustahak. Okay? Tetapi dalam action fotografi pula, colour pun penting juga. Sebab colour tu pun dia nak menunjukkan dominant subject, supporting subject, contextual subject dan sebagainya, dia perlu bermain dengan warna. Tapi ada juga yang menggunakan black and white. Okay? Yang ketiga, yang paling mustahak lighting. Lighting kena cukup. Spot fotografi nak nampakkan karakter spot tu kalau boleh kena tahu macam mana nak main dengan backlight, side light, front light, top light. Yang ini yang kita kata saya sebut daripada awal kelas tu, macam mana dia nak bermain dengan prinsip lighting tu. Nampak? Lighting ni dia bergerak lurus 188,000 km per second. Dia terlalu laju. Okey, dia terlalu laju. Okey, lepas tu pula lighting ni juga dia boleh di-diffuse, dia boleh diserap, dia boleh develop warna. Bila sebut warna tu lah yang kita sebut sebagai kata apa dia diukur dalam Kelvin 400 to 700 nanometer. Nampak yang itu adalah prinsip lighting. Jadi kita kena faham kalau side light, kalau model kalau contohnya kita ambil spot, kita ambil side light. Side light yang betul macam mana direction dia? Backlight yang betul macam mana direction dia? Background light yang betul macam mana direction dia? Jadi maknanya kita kena faham direction of light. Kalau perasan lah kalau kita buat kalau kita tengok orang buat wedding ni kan ataupun mungkin orang yang BBU, budak baru nak up. Kalau pergi dekat BBU budak baru nak up. Pergi dekat Bukit Bintang pakai kamera DSLR besar-besar, lepas tu pula pakai pula speed light pula. Dah lah tengah hari buta, tengah mendengar pakai speed light. Ada. Kan? Tapi dia kata itu adalah style. Tapi kalau kita orang foto, saya cakap saya kata dengan saudara Zaidi lah. Kalau hari raya, kita tak bawa tak kamera besar-besar? Kita tak bawa tak DSLR untuk hari raya, nak shoot gambar momen hari raya? Saya terpulang lah kata. Kalau kita memang macam saya, kalau untuk betul untuk family, kalau untuk tu memang saya pakai. Akan pakai DSLR kan? Kan? Macam saya, DSLR tu hanyalah untuk usaha kerja. Kalau saya lah. Sebab kita cari duit dengan DSLR kalau dulu-dulu lah kan. Kita mengajar DSLR. Tapi sekarang ni, orang malas nak buat kamera berat-berat. Dah iPhone, pakai iPhone saja pun dah boleh shoot dah pun sebenarnya. Betul tak kan? Jadi itu sebab saya kata, kamera ni, dia ni macam kalau kita lihat apa Flasher cakap. Flasher ni adalah 1973. Flasher ni, dia ni adalah orang yang membincangkan berkenaan dengan the philosophy of photograph. Boleh tengok dia punya buku dia, Flasher Dia kata kita ni adalah camera operator. Maknanya kamera ni adalah sebagai medium untuk memudahkan kerja kita. Itu dia cakap. Jadi maknanya tak kisahlah kamera mana kita pakai. Kita pakai iPhone ke, kita pakai kamera DSLR ke dan sebagainya. As long dia boleh capturing the moment and kemudian to show and kata apa boleh membentukkan the medium yang menunjukkan simbol-simbol yang tertentu, itu adalah bidang foto. Tak kisah apa medium yang digunakan. Nampak? Okay, berbalik kepada cerita saya tadi tu, yang kat BBU tu. Budak-budak BBU tu. Okay, jadi maksudnya dia pakai speed light. Tengah hari buta pakai speed light. Lepas tu pula, bila dia shoot pula kan, speed light tu dia bounce. Tengok bounce langit tinggi. Dia nak bounce kat mana? Sebab apa tu saya kata, dia kena faham prinsip. Kalau langit contohnya ada ceiling warna putih, of course akan ada proses reflection. Kalau ceiling tu warna hitam, cahaya tu akan diserap. Nampak tak maksud dia? Sebab tu kalau kita shoot studio fotografi, kalau kita akan letak broker kan, warna putih kan. Sebab dia nak buat proses reflection tersebut. That's why saya kata prinsip cahaya tu kena
Kena faham, kena jelas. Nampak tak kelas? Jelas tak? Yang ini saya kata, siapa cakap belajar foto kecil-kecil takat-takat gambar boleh lulus? Tidak. Tak semudah yang dijangka. Yang itu, sebab tu saya kata sebenarnya kalau dalam sport and action fotografi ni, dia lebih kepada nasib. Nasib kita baik, jadi mungkin kita akan dapat momen yang baik ataupun point of view yang baik. Sebab tu bila kita shoot, kata apa, action photograph, kita kena shoot dia secara continuous. Okay, untuk next seminar punya kerja, mudah saja. Boleh pilih mana-mana action photograph, okay, boleh buat kata apa, mesti ada apa. Yang pertama, high shutter. Okay, high shutter. Yang kedua, low shutter. Okay, low shutter. Okay, yang ketiga, panning. Okay, mesti ada. Okay, yang keempat, yang paling, okay, yang keempat ni saya nak dia mesti ada kata apa, dia mesti ada macam gambar tersebut mesti ada, first low shutter. Low shutter ni, dia mesti dapat movement kan. Satu lagi gambar, low shutter yang mesti dia hilang terus subjek tu. Dia tak nampak subjek tu. Nampak? Maknanya betul-betul pakai low shutter betul. Kena tengok dia punya tu. Okay. Maknanya hanya keping. Dan satu lagi, maknanya gambar, tak kisah gambar apa. Jadi maknanya ada 4 yang penting lah. Iaitu low shutter. Kena ada low shutter. Nampakkan movement. Kena nampakkan movement. Satu low shutter yang tak mungkin subjek tu tak nampak sangat. Nampak kata apa macam bayang-bayang aja. High shutter kena freeze. Gambar kena freeze. Panning. Maknanya kena nampak movement. Itu saja saya nak. Maknanya kena present saya, tak apalah, kita present 4 saja. Clear? 4 gambar saja. 4 gambar saja. 4 gambar saja. Okay, gambar-gambar ni senang aja. Masukkan, pastekan, masuk dalam slide PowerPoint, tapi plain white, masukkan gambar, ada 4 slide saja. Dan slide yang kelima tu, yang muka depan tu letak muka depan, nama, nombor kad matrik dan sebagainya. Clear tak? Simple. Ya. Gambar tangkap sendiri ke sah? Yes, tangkap sendiri. Capture sendiri. Tak payah tangkap, capture. Capture sendiri. Subject matter bebas Tak dengar Safi? Subject matter bebas bebas Apa saja sukan, tak ada masalah. Sukan, apa ni, budak orang futsal ke, orang main badminton ke, tak ada masalah. Jadi maknanya subjeknya, saya nak fokuskan kepada sukan subjek satu, subjek tu saja. Maknanya pemain tu saja, satu pemain je. Subjek tu satu orang pemain saja. Maknanya orang yang sama buat low shutter, buat high shutter, buat panning. Itu saja. Kalau ambil badminton lah. Kalau ambil futsal ke, kalau dapat tiba-tiba pula wrestling tak ada kan? Mana ada wrestling kan PKP ni kan? Betul tak? Kan? So kalau kata jogging tu sukan, kata apa, larian tu sukan tak? Yes, sukan. Basikal tu sukan tak? Yes, sukan. Dia mesti sukan. Jogging sukan tak jogging? Is it jogging sukan? Yes, sukan. Nampak? Okay, doktor kena ke ambil gambar sukan betul-betul? Kalau nak berlakon pun boleh je lah. Asalkan nampak lah, kata apa, sukan. Habis cerita. Clear? Itulah kalau kita shoot gambar orang kan, orang rasa pelik pula, boleh-boleh. Dia orang ni asyik ikut aku. Sebab tu saya kata, dalam journalism ni, dia tak boleh sebenarnya shoot yang macam pergi satu tempat, tempat bawa kamera tak boleh. Dia kena macam, yalah, dia kena kenal dulu, duduk dulu, perhatikan dulu kan. Alah, kalau kita pergi satu tempat tu kan, kita bawa kamera, orang tahulah kita fotografer, betul tak kan? Kan, fotografer. Duduk dulu, bagi dia selesa dulu dengan kita, cakap, bang, saya fotografer bang. Okey, boleh tak kalau saya nak shoot abang ambil gambar? Beritahu ke dia. Okey, boleh, tak ada masalah. Shoot, tak ada masalah. Dia jangan pergi shoot, orang marah. Betul tak kan? Jadi kalau dia kena ada satu skill, macam mana kita nak engage orang. Jadi contohnya kalau kita berada dekat gelanggang badminton, okay, kita duduk kat situ sekejap, okay, kemudian tengok dia bermain, kita kenalkan diri kita dan sebagainya, baru kita shoot. Jadi maknanya nak shoot ni sebenarnya, dia tak adalah kata orang macam, orang katalah, kalau journalism ni, tak kenal maka tak cinta. Kalau dia tak kenal subjek, maknanya subjek tu tak kenal dia, gambar yang dihasilkan tu mungkin tak dapat soul yang dikehendaki. Salah satu tips nak dapatkan soul gambar adalah
fotografer tu kena subjek tu. Itu saja. Dapat tak? Ambil yang mudah. Kalau contohnya nak suruh wife berlari ke, boleh, tak ada masalah. Kan? Nak suruh wife buat macam badminton ke. Okey, kalau badminton, biarlah di gelanggang badminton. Kalau berbasikal, biarlah di jalan. Dia macam tu. Dia jangan pula badminton dekat taman perumahan. Itu bukan. Itu dah bukan sport. Itu sport jugalah. Tapi macam tak kena lah. Sebab yang ini saya minta, saya tambah lagi 2 lagi. Contextualize dan non-contextualize. Contextualize background dan juga non-contextualize background. Sukan yang sama, orang yang sama. Orang yang sama, sukan yang sama, waktu yang sama maybe, kena buat low shutter yang nampak bayang, low shutter movement, high shutter. Okay. Nombor tadi adalah panning, contextualize background and non-contextualize background. Itu saja saya nak. Maknanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Jadi maknanya ada 6 keping gambar. Clear 6 keping gambar. Okay, kata doktor, saya nak buat 10 keping, boleh tak doktor? Boleh, tak ada masalah. Okay, boleh. Doktor, ulang balik boleh doktor? Ya? Ulang balik boleh doktor? Okay, boleh. So maknanya kita akan produce 6 keping, orang yang sama, waktu yang sama, sukan yang sama. Yang pertama adalah low shutter yang mesti nampak movement. Okay, low shutter yang nampak bayang. Bayang tu maksudnya dia badan dia tak full figure lah dapat. Maknanya nampak tangan dia hilang sikit ke apa dekat. Maknanya itu betul-betul low shutter lah tu. Okay. Yang ketiga, free scan iaitu high shutter. Okay. Okay. Yang keempat, panning. Panning ni adalah movement. Okay. Yang kelima ni adalah contextualized background. Yang keenam adalah non-contextualized background. Contextualized background adalah maknanya pemain kena nampak background kat belakang. Okay, kena nampak background kat belakang. Nampaklah situation dia. Sebab tu saya kata, kalau main badminton, biarlah di gelanggang badminton. Nampaklah orang-orang, nampaklah sekadaan di gelanggang badminton dekat Putrajaya contohnya. Okay. Yang keenam adalah non-contextualized. Maknanya, dia shoot background blur. Blur ke bukeh ke apa. Sebab apa dia tak nak nampakkan kata apa subjek-subjek lain pada background tu. Clear tak? 6 tu. Itu saja. Cara nak submit senang saja. Okay. Kata apa, pakai slide PowerPoint putih, plain white, tak payahlah masuk warna-warna semua, tak payah, plain and white. Masukkan gambar 6, satu slide satu gambar. Okay. Sesuaikan dalam slide tersebut. Okay. Mesti ada tajuk. Dekat bawah gambar tu mesti ada ISO, shutter speed, aperture. ISO, aperture, shutter speed. Okay. Ada kemudian satu slide, satu gambar. Slide paling depan hanya letak nama, nombor UiTM, okay, dan juga kelas. Itu saja. Okay, dan kemudian upload dekat dalam Your Future dekat general. Saya akan buka satu file, adalah satu file. Saya akan buka. Jadi maknanya file tersebut saya akan letak kat situ. First assignment first. Iaitu we study about the exposure dan juga background. Clear tak? Okay, upload. Okay, nanti saya akan beritahu tarikh upload, maknanya sebelum seminar nombor 2. Maknanya seminar nombor 2 nanti saya akan buka dekat Your Future tu. Maknanya saya buka tu, maknanya kena bentangkan secara ringkas. Itu saja. Bentangnya bukannya apa, just ceritakan apa cabaran dia, menggunakan teknik apa, macam mana boleh shoot begini, macam tu saja. Apa sebab shoot begini, kita just story dan kita just sharing, berbincang saja benda tu. Dapat tak? Okey. Syafi tolong catik senarai tadi Syafi Kena guna DSLR ke sir? Tak ada masalah, DSLR boleh, iPhone boleh, asalkan kamera, tak kisah. Asalkan kamera. Compact ke, asalkan fotografi, tak ada masalah. Okay sir. Okay, doktor boleh tak kita edit? Tak payah edit, biar toggle macam tu. Apa yang kita shoot, itu yang pergi bentang. Tak payah edit langsung. Kira tak? Okay, boleh shoot waktu malam ke doktor? Boleh, tak ada masalah. Nak shoot tu siang? Boleh, tak ada masalah. Shoot lah waktu apa. Raw doktor. Ya? Kira raw lah. Ya? Kira raw file lah. Tidak perlu, JPEG sudah.
Yelah, maksud saya kira raw lah, tak ada edit-edit, kira Tak ada, betul. Tak ada edit. Clear benda tu. Syafi? Ya, saya. Ya, doktor. Syafi, cantik sikit apa senarai tadi tu Okey, baik doktor. Okey. Ya Safi, ada apa Safi? Ada nak apa-apa benda? Tak ada apa doktor, saya pun dah naik confuse dah. Puasa kot, Syafi. Saya Saufi. Okey. Okey. Tak ada masalah. Okey jatuh. Ni waktu-waktu ni sana hujan tak? Panas? Oh, panas. Panas Haus. Itulah. Okey, ada apa soalan tak setakat ni? Okey doktor. Clear Okey. Saya masuk sikit aja berkenaan dengan journalism nota journalism. Okey. Sikit je saya masuk. Okey. Jadi saya nak terangkan sikit ni. Mungkin hari ni saya akan terangkan sikit saja sebab saya tahu kalau kelas ni kan dia jangan lebih 1 jam. Lebih 1 jam nanti kan dia ngantuk, dia tak fokus kan. Itu normal sebenarnya. Tak ada masalah Okey. Saya nak cerita sikit saja bahawa photojournalism ni apa kepentingan dia dalam dia telling the visual story. Sebab saya nak semua orang faham bahawa sebenarnya journalism ni, sport or action ni, dia mesti adalah merupakan story is present through the photograph. Jadi maksudnya dia mesti ada story. Mesti ada situation. Sebab tu bila kita tuan-tuan dan perempuan semua nak shoot gambar journalism nanti, dia mesti ada first kali subjek tadi, benda tu penting. Mesti ada situation. Okay? Mesti ada face expression. Mesti ada gesture, body language. Ini dalam sport. Body language penting. Gesture tu penting. Sebab dia kena, kalau main badminton, dia kena ada contohnya lompat, dia nak smash ke dan sebagainya. Tu boleh. Mesti ada gesture. Gesture dengan face expression kena selari. Dia tak boleh lompat sampai tersenyum. Lepas tu pula tak nampak peluh-peluh dia. Itu maknanya itu dah bukan the story yang kata apa yang relevant. Jadi that's why bila sebut journalism ni dia adalah capturing the picture, adalah to show the story about the situation. What happened pada waktu tu. Itu adalah peranan journalism. Jadi maknanya kita kena faham satu benda. Apa saja kita buat dalam bidang fotografi ni, apa saja gambar yang kita capture, dia mesti ada story. Mesti ada subjek. Walaupun kita shoot benda tu, shoot landscape, apakah subjek utama dalam landscape tersebut? Contohnya masjid. Kemudian dekat masjid tu ada kolam-kolam dia ke, ada apa ni semua. Itu adalah supporting subjek tu. Tapi the main subjek tu adalah masjid. Jadi maksudnya dia mesti kata apa produce the story. Itu dalam bidang penting dalam bidang fotografi journalism Okey. Jadi apa yang masalah, apa yang sukarnya kalau kita nak shoot gambar fotojournalism ni, action photograph ataupun sport fotografi ni, yang sukar ni adalah dia macam mana kita nak dapatkan attention audience yang boleh berminat dengan gambar yang kita hasilkan. Itu paling susah. Jadi maknanya dia boleh, bila audience tengok gambar tu, dia boleh faham. Dia boleh make it the attention. Itu yang susahnya dalam journalism, dalam sport, dalam action fotografi. Itu yang sukarnya. Tetapi macam, sebab tu yang katanya ada perbincangan sebelum ni, yang ada story saya ada buat kajian berkaitan dapat dengan forensik. Ramai yang tanya, doktor, penting tak forensik ni, penting tak ada nilai estetik? Siapa boleh bagi tahu saya jawapan? Penting ke gambar mayat perlu ada nilai estetik? Penting tak kelas? Adib? Aidil? Kedua ada? Faika? Penting. Penting. Kenapa penting Adli? Sebab nak jaga sensitivity. Nak jaga apa? Sensitivity. Estetik ni adalah keindahan. Oh, see. Dia adalah keindahan. Maknanya penting tak gambar mayat ni ada keindahan? Penting. Penting. Kenapa penting Sofi? Sebab penting. Entah. Kalau base pada cerita-cerita orang putih kan dia make up dulu sebelum dia ambil gambar tu. Sebelum mayat tu. Tak ada. Penting. Emosi. Dia, Untuk sebab apa? Emosi. Penting, sir. Penting. Okey. Penting, yes. Memang penting.
Sebab apa? Sebab attention audience. Orang ni, kita ni, kalau kita tengok gambar tu tak perfect, tak cantik, orang tengok gambar tu sekali je, dia takkan tengok berulang-ulang kali. Betul tak cakap? Okay? Tetapi bezanya gambar fotografi forensik dengan gambar fotografi yang lain, sport advertising dan sebagainya, dia tidak boleh membabitkan emosi. Dia tak boleh membabitkan emosi. Okay? Sebab maknanya gambar tu perlu bersifat objektif. Objektif dan juga yang ini kita ada lawan dia. Objektif dengan subjektif. Objektif adalah gambar tu adalah, kalau dia shoot gambar macam tu, itulah gambar dia. Kalau dia kata gambar tu orang mati, si mati ni dibunuh di taman perumahan sekian, ni mayat dia dibunuh dalam menggunakan parang dan sebagainya apa semua, itu adalah kes, fakta. Jadi maknanya gambar tersebut kena straight to the point. Maksud dia kena straight to the point pada fakta. Jadi maknanya orang yang interpret tu kena straight to the point pada fakta tersebut. Tapi kalau subjektif, kecantikan itu adalah subjektif. Cantik subjektif ke? Cantik ada subjektif tak? Yes, sir. Subjektif, ya. Subjektif. Okey, sebab saya nampak Hani kan. Hani, cuba Hani cerita, apa ciri-ciri lelaki idaman Hani? Fizikal ke? Tak kisah, fizikal ke, mental ke, apakah ciri-ciri lelaki idaman Hani? Baik. Baik tu macam mana? Tak selfish. Okey, lagi? Concern. Lagi? Baik agama kot. Baik agama. Okey, kalau fizikal? Tinggi. Lagi? Tak gelap sangat. Tak gelap sangat. Kenapa orang perempuan suka lelaki gelap Boleh saya tahu tak? Seksi. Wow. Lagi Hani? Sekali lagi bunyi Min. Wow. Tak botak. Tak botak? Tak botak Oh. Okey, saya nak tanyalah, kenapa orang perempuan suka lelaki yang tak adalah gelap sangat? Dia maksudnya dia macam kulit yang sawo matang. Sebab apa? Ada tak? Fitrah. Saya tak nak dia gelap dari saya. Saya tak nak dia cerah dari saya. Tak nak cerah. Okey, kenapa orang perempuan tak suka lelaki cerah putih? Sebab insecure. Ada eczema. Sebab apa, Hanis? Ada eczema. Eczema tu maksudnya apa? Skin problem. Skin problem. Okey. Alamak, takut apa macam ni. Okey. Dia macam ni. Itu adalah subjektif, betul tak? Ada pelbagai wanita, dia tengok seorang lelaki, dia suka seorang lelaki tu ada pelbagai. Ada seorang suka kulit hitam, ada seorang kata kulit putih. Kata-kata Khairi Jamaluddin kata, pengukur lelaki yang handsome adalah tall, dark and apa? Tinggi, hitam dan Itu dia botak. yang cakap doktor. Itu dia cakap kan. Sebab apa dia menggambarkan dia lah handsome kan. Itu dia kata lah. Dia kata pengukur. Tapi siapa cakap? That's why saya kata cantik itu adalah subjektif. Setiap orang ada taste dia yang masing-masing. Setiap orang ada rasa dia masing-masing. Itu sebabnya saya kata kalau gambar tu cantik, kita tak tahu macam mana kita nak menggambarkan gambar tu cantik. Betul tak kan? Sebab apa cantik tu adalah subjektif. Tetapi gambar yang ada soul, macam mana kita nak dapatkan gambar yang ada soul? Kita tak akan cakap macam mana kita nak hasilkan gambar yang cantik. Tapi kita nak cakap adalah macam mana kita nak hasilkan gambar yang ada soul. Soul tu apa? Gambar yang ada jiwa. Fotografer, dia boleh tak jiwa dia pada gambar tersebut. Macam mana nak tak jiwa pada gambar tu? Itu dia yang kata kita kena bermain dengan subjek tu yang saya sebut pada mechanical, yang saya sebut pakai formalistic. Yang itu adalah kita nak bentuk gambar yang ada jiwa. Kalau tiga-tiga ni ada, barulah dia ada nilai-nilai estetik. Nampak? Orang kata gambar yang tidak ada jiwa adalah kiranya macam gambar yang bila dilihat orang tak rasa apa yang jurugambar tu rasa. Itu gambar yang tidak ada jiwa. Nampak? Sebab tu untuk the first step ni adalah kita kena clear bahawa gambar mesti ada message. Yang kedua, lighting kena jaga. Lighting kena jaga. Kena lighting yang cukup.
Kita kadang laki jugalah. Tiba-tiba pula dapat lighting pula main badminton, tiba-tiba pula ada nampak cahaya matahari pula senja nak turun kan. Tiba-tiba pula dapat backlight tu. Itu nasib sebenarnya. Kita tak boleh nak kontrol. Betul tak kan? Tak boleh nak kontrol. Itu nasib. Dapat pula diagonal line dia. Itu adalah nasib. Okay, tapi kalau nak dapat juga benda tu, dia kena pergi berkali-kali. Shoot. Baru dapat. Mungkin beribu-ribu shoot tu, mungkin sekali je dapat. Maybe tu adalah nasib. Tetapi lighting kena cukup, terang dia kena cukup. Betul tak kan? Tak boleh terlalu gelap, tak boleh terlalu terang. Kalau pakai waktu malam, macam mana lighting pada waktu malam tersebut, dia boleh direction dia kena pada subjek bagaimana? Itu adalah lighting. Yang ketiga, mainlah dengan warna. Itu sebabnya saya kata warna tu mustahak. Sebab warna tu adalah satu jalan, satu cara untuk nak attract orang untuk suka tengok gambar kita. Warna. Okey, lepas tu pula kita kena pandai susun subjek-subjek dominan dengan subjek-subjek supportif. Kalau tak perlu subjek supportif, kita non-contextualize. Tapi kalau kita nak tunjukkan apa yang berlaku pada gelanggang badminton tersebut, perlawanan badminton, kita kena contextualizekan kata background tu. Sebab kena nampakkan orang-orang yang menyokong tu. Kena nampakkan situasi kat gelanggang badminton tu. Jadi itu adalah kata apa? Contextualize. Yang ini yang saya nak tengok kemahiran saudara-saudari semua dalam menggambarkan, membuat gambar-gambar ini supaya gambar-gambar ni dia ada maksud-maksud dia dan maksud yang disampaikan tu adalah jelas dan teratur. Yang itu kita akan buat the first assignment. Okay, jadi kita akan ada nanti assignment, tujuan assignment adalah saya nak latih supaya gambar-gambar action and sport fotografi ini dapat di-capture dengan moment dan point of view yang betul. Okay. Tapi dalam masa sama, kita tidak boleh ketepikan texture, line, shape. Benda-benda ni elemen-elemen asas dalam dalam seni. 2D, 3D, kena masukkan sikit. Kena masuk shadow, kena masukkan sikit depth of field, sikit kena masuk. Sebab depth of field ni sebenarnya, kalau dalam advertising, kalau dalam fashion fotografi, dia ni adalah, depth of field ni adalah kita nak kurangkan mata-mata jahat ni memandang benda-benda lain dalam gambar tu. Nampak tak maksud dia? Nak kurangkan banyak sangat subjek-subjek, supporting subjek yang boleh mengganggu subjek-subjek dominan. Sebab dominan kita adalah baju dan model. Jadi itu adalah kita punya objektif dan tujuan kita. Kenapa kita shoot sebegitu rupa? Yang itu semua kena jelas. Maknanya kita tak boleh cakap. Kalau saya tanya, kenapa kita shoot gambar ni? Saya tak tahu apa sebab saya shoot gambar ni. Saya tak tahu kenapa saya buat ni. Itu tak betul. Maknanya kalau kita tak tahu, umpama kita bercakap, tidak tahu apa benda yang kita cakap. Yang itu sebabnya dalam bidang foto ni adalah, kata apa, dia ni adalah merupakan communication. Maknanya berlaku juga two-way communication. Macam mana yang berlaku? Audience akan menerima message daripada gambar visual yang kita paparkan itu. Cuma beza dia, gambar yang kita paparkan tu, dia adalah kita mewakilkan diri kita pada gambar tersebut. Kita communicate dengan audience, mewakilkan image gambar tersebut kepada audience. Itu beza dia. So jadi maknanya, kalau kita wakilkan audience untuk tengok gambar kita perlu expect yang audience bila tengok gambar-gambar tersebut, maknanya dia kena akan ada berbeza-beza pandangan dan knowledgeable dia, berbeza-beza dalam segi kata apa, experience dia dalam tengok gambar. Itu saya perlu cerita lagi. Kalau saya kata siapa yang buat kajian yang master ataupun PhD, kalau orang tengok audience tengok gambar yang dihasilkan, mungkin berkemungkinan audience tersebut dia akan tengok gambar tersebut di luar daripada gambar tersebut. Yang ini maknanya saya sebut sebagai di luar kandungan gambar. Maksudnya dia interpret gambar berdasarkan experience dia, berdasarkan knowledge dia. Orang foto dengan orang accounting tengok gambar berbeza. Orang accounting tengok gambar, dia tidak melihat dalam aspek-aspek estetik. Dia tak ada tengok sangat aspek-aspek teknikal. Tapi orang foto tengok gambar, dia tengok dalam aspek-aspek teknikal dan nilai-nilai estetik. Dia tahu macam mana nak develop dia estetik. Sebab tu nanti saya akan ajar dalam kelas, the next kelas nanti, macam mana kita nak tengok gambar, macam mana kita nak study gambar, macam mana kita nak faham gambar.
Yang itu nanti ending kelas nanti lah kot Yang itu nanti saya akan story kalau nanti dalam kelas-kelas kita akan datang Kalau saya cakap je nanti kalau bagi tahu mungkin ada yang nguap ke tergantuk ke kan. Okey. Jadi kalau kita faham photojournalist ni maknanya kita ni adalah macam saya sebut tadi tu, individu who use the image taken with a camera to tell the story. Maknanya kita ni mewakilkan message gambar kita tu kepada audience, kita wakilkan melalui gambar, melalui image, based on the image. Jadi maksudnya, kalau maksud yang kita hasilkan tu tak jelas, jadi gambar yang kita hasilkan tu pun tak jelas. Okey, yang itu kita semua kena faham lah, kena jelas Okey. Yang ini adalah the role dia lah. Be a storyteller, take photo to reflect life, not art or the product. Maknanya kadang-kadang photojournalist ni dia tak melihat kepada kata apa dalam art fotografi. Dia tidak terlalu perfect. Kalau dalam produk, dalam advertising, the picture must be perfect. Sebab apa kita nak godong orang untuk beli produk. So kalau nak godong orang beli produk, sebab tu saya kata kalau shoot gambar food, kalau dalam advertising fotografi, burger KFC tu, kalau kita beli dengan burger KFC yang berada kat iklan, kita akan nampak dua burger yang berbeza. Betul tak saya cakap? Dua burger yang berbeza. Kenapalah saya beli KFC, saya tak dapat burger dia gebu macam berada dekat iklan. Sebab kat iklan tu, gambar tu dia must be perfect. Dia kena tunjukkan gambar itu adalah perfect. Dia kena tunjukkan gambar tu sedap. Orang tengok burger tu sedap rasa. Kalau bulan puasa dapat air cincau sejuk, air ais ketul sedap juga ni kan. Jadi macam mana sebagai seorang fotografer advertising, dia nak shoot orang tengok gambar makanan tu, dia boleh terliur-terliur air liur. Orang tengok gelup-gelup lagi tengok. Boleh tengok benda tu, dia boleh attract. Ini yang saya kata gambar yang ada jiwa. Dia masuk, orang boleh rasa daripada gambar tu. Itu yang susahnya dalam photojournalism tu. Nampak? Okay, saya tak nak ulas banyak sangat untuk hari ni. Cukuplah sekadar saya ceritakan about the introduction. Saya ceritakan berkenaan dengan 3 elemen penting tadi, iaitu interpretation, mechanical dan formalistic. Yang ini saya akan kupas the next kelas nanti. Cukuplah saya bercakap berkenaan dengan prinsip dan juga konsep dalam action dan sport fotografi, dan juga saya ada sentuh sedikit berkenaan dengan peranan dalam photojournalism tu. Jadi untuk hari ni, itu saja setakat ni. Clear tak kelas? Laju sangat ke? Okey doktor. Okey. Laju sangat? Tak ada Okey. Okey, tapi kalau laju pun jangan risau. Kalau tak boleh tulis, tak boleh salin apa saya cakap tadi pun jangan risau. Sebab nanti video ni saya akan letakkan dekat dalam YouTube channel saya. Nanti bolehlah ulang-ulang tengok, boleh tengok balik apa saya lecture tu, apa yang saya nak nanti pun saya akan masukkan dekat dalam group nanti assignment punya project brief nanti. Jadi maknanya mudahlah kalau nak buat rujukan dan sebagainya. Okey. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Ya saya. Tanya boleh doktor. Regarding assignment tadi tu. Existing foto boleh tak yang kita pernah shoot, let's say sukan office ke, department ke? Boleh. Sebab kekangan COVID sekarang ni kan. Faham. As long gambar tu kita shoot sendiri, itu saja. Baik. Masih ada. Boleh, tak ada masalah. Okey? Lagi? Okey. Alhamdulillah. Saya nasihatkan kalau nanti shoot nanti jaga peraturan, jaga prosedur jaga kesihatan, jaga keselamatan diri. Okey, buatlah semana yang mampu. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa nanti dalam the next seminar. Insya-Allah Okey. Baik, terima kasih insya-Allah. Okey. So kalau tak ada apa-apa, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekian Jadi saya minta Azri dengan Syafiq tunggu sekejap yang lain boleh bersurai. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Jaga diri semua. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Bye.
Azfar? Saya, sir. Oh, dah habis kelas dah. Baru habis. Saya ingat saya duk tunggu link dalam grup. Okey, sir. Tak apa, jangan risau. Nanti saya akan masukkan kata apa, saya dah rakam benda ni, video ni. Nanti saya masuk dalam YouTube nanti. InsyaAllah boleh tengok kat situ Okey, baik, sir. Okey. Okey, terima kasih Azfar. Okey, sama.